Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Jamadil Awal 20 Disember bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. 3 lagi mayat ditemui di Taman Seri Muda. Mangsa banjir meningkat lebih 60,000 orang. Tiga lagi mayat mangsa lemas ditemui di kawasan Taman Seri Muda awal pagi tadi. 2 mayat ditemui kira-kira jam 1 pagi tadi, manakala mayat ketiga ditemui kira-kira jam 5 pagi oleh orang awam dan pasukan bomba yang terbabit dalam misi mencari dan menyelamat. Memetik sinar harian, Ketua Polis Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata 2 daripada mangsa merupakan lelaki tempatan, manakala seorang lagi mangsa masih belum dikenal pasti identitinya. Katanya perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kes mati lemas akibat banjir di Shah Alam meningkat kepada 4 orang termasuk kes lemas yang dilaporkan di Seksyen 22 Ahad lepas, membabitkan seorang warga tempatan berusia 30-an. Sementara itu, Pengarah JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata pihaknya turut menemui 2 mangsa dipercayai lemas di Dengkil, Sepang dan identiti mangsa belum diketahui. Pihaknya turut mengesahkan 7 maut di Selangor setakat petang tadi manakala seorang mangsa dilaporkan masih hilang dalam insiden berkait banjir sejak Sabtu lalu. Sementara itu di Kuantan, seorang lelaki yang hilang di bawah arus deras di Kampung Cempaka, Kuantan semalam ditemui lemas di kawasan pantai kira-kira 5 km dari lokasi kejadian. Mayat mangsa ditemui pasukan penyelamat dan orang awam di pantai berkenaan kira-kira 7.15 pagi tadi. Dalam kejadian malam kemarin, mangsa bersama rakannya terkandas dan dihanyut oleh arus deras ketika cuba mengharungi banjir bersama kereta Proton Ixora dalam perjalanan dari Kuantan ke Kuala Pahang Pekan. Rakan mangsa Muhammad Amirul 23 tahun berjaya menyelamatkan diri dengan berenang ke tebing manakala mangsa terus hilang di bawah arus. Jenazah mangsa kemudiannya diserahkan kepada polis dan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk tindakan lanjut. Operasi yang diketuai oleh Ketua Balai Timbalan Penguasa Bomba Kamirul Biza Muhammad Kasim dan disertai 13 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBB Kuantan termasuk pasukan penyelamat di air PPDA berakhir 7.31 pagi tadi. Seorang warga emas sanggup meredah banjir sejauh hampir 500 meter untuk ke pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi, Rantau Panjang petang semalam. Menceritakan detik itu, Cik Som Isa, 67 tahun yang mengalami masalah patah tulang pinggul berkata beliau terpaksa mengharungi banjir setinggi paras dada selepas penempatannya di Kampung Alur Pasir dinaiki air hampir 0.8 meter. Cik Sum berkata beliau tidak menyangka air naik begitu cepat menyebabkan beliau sekeluarga terpaksa meredah banjir untuk menyelamatkan diri. Pindah air kat ni dah. Mak tu dah atas rumah lagi. Anak kata gila mek larilah. Tak apa. Bawa pergi mek etem mak. Dia apa piping lagi. Ni kain ni ya. Anak bawa belakang. Masih jalan saja-saja pegatannya dah gini. Tunggu. Dengan sakit kaki tu payah kena jalan. Alah sakit ni payah lah serban. Serban kaki sebelah ni. Jauh ke jalan? Jauh jugalah, jauh juga. Nak nyapa tu. Menurutnya beliau tidak mempunyai kemudahan perahu, malah tidak dapat menunggu bantuan pihak berkuasa memandangkan air naik dengan mendadak. Cik Sum berkata pemindahan berkenaan adalah yang pertama bagi beliau sekeluarga pada tahun ini. Namun berpindah ke PPS juga sudah menjadi rutin tahunan baginya sekeluarga sejak tahun 2014. Sementara itu, keadaan banjir di Kelantan semakin pulih apabila jumlah mangsa banjir di PPS turun kepada 3,649 orang daripada 1,097 keluarga setakat jam 4 petang tadi.
Kesemua mangsa banjir itu ditempatkan di 35 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah iaitu Gua Musang, Kuala Krai, Tanah Merah dan Pasir Mas. Ekoran keperluan mendesak membantu mangsa banjir, Pasukan Tindakan dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia (IMARET) membuka klinik bergerak di 3 pusat penempatan sementara PPS di Kota Kemuning dan Puchong. Ia melibatkan PPS Dewan Liparis dan PPS Dewan Area di Kelang dan PPS Puchong Indah di Petaling membabitkan lebih 500 mangsa banjir. Koordinator Bantuan IMARET, Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim berkata NGO itu menggerakkan 13 sukarelawannya termasuk 3 pakar perubatan, seorang doktor dan seorang pembantu perubatan pagi ini untuk membantu mangsa banjir di lokasi terbabit. IMARET turut mengedarkan 100 kit kebersihan dan penjagaan kesihatan kepada 100 keluarga di lokasi PPS terbabit. Selain memeriksa dan merawat mangsa banjir yang memerlukan perhatian perubatan, tim IMARET turut diamanahkan oleh PKD Kelang dan PKD Petaling untuk melakukan ujian saringan COVID-19 di pusat penempatan sementara. Sukarelawan IMARET juga turut melaksanakan program kesihatan mental dan sokongan psikososial untuk mangsa banjir terjejas khususnya kanak-kanak. Dalam misi bantuan hari ini, Dr. Munawar berkata tim IMARET juga berjaya menyelamatkan seorang pesakit baru lepas bersalin di kawasan Taman Seri Muda dan berjaya dihantar ke Hospital Shah Alam. Orang ramai yang ingin membantu mangsa banjir boleh menyalurkan sumbangan mengikut maklumat tertera atau ke Facebook dan Instagram IMARET. Prihatin dengan nasib menimpa penduduk yang terkesan banjir, seorang pengusaha bot sewa sanggup meminjamkan kesemua bot-bot miliknya untuk digunakan di seluruh negeri bagi misi menyelamat mangsa. Zainurin Khalil, 51 tahun atau lebih mesra dengan panggilan Pak Rin, berkata hatinya tersentuh tiap kali melihat penduduk yang terpaksa menggunakan tong ikan dan memanjat bumbung rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut Pak Rin, dia membeli 10 buah bot panjang 8 kaki dengan harga RM1,000 setiap satu untuk disewakan kepada pemancing, tetapi ia tersadai sejak penularan COVID-19. Setakat ini sebanyak 5 buah bot telah digunakan oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO dan individu bagi membantu mangsa banjir di Shah Alam Selangor dan Kuantan Pahang serta Besut. Daripada bot ni, daripada terletak sahaja, jadi baik-baik boleh bagikan untuk kepada siapa-siapa yang nak pakai untuk misi bantuan mangsa banjir. Kan, sebab Poren tak ada masa, Poren bekerja. So tak dapat bersama-sama untuk bantu. Sekurang-kurangnya Poren bagi bot ni, dapatlah bot ni membantu kawan-kawan kita yang mana memerlukan untuk masa-masa banjir. Jelas beliau tiada sebarang bayaran dikenakan, malah sekiranya bot-bot tersebut rosak ketika misi menyelamat, Pak Rin tidak akan meminta ganti rugi. Pak Rin berkata mana-mana pihak yang memerlukan bot berkenaan boleh datang ke rumahnya di Taman Laut Kampung Caca Paka. Jadi sebagai NGO memang kami amat memerlukan peralatan seperti bot. Sebagaimana yang kita dah dapat tahu, kesukaran untuk membawa alatan dan juga kesukaran untuk membawa mungkin ada pesakit ataupun bayi. Amani Nazri berkata ketiga-tiga bot itu akan digunakan untuk membawa barangan keperluan asas, perubatan dan kit kebersihan kepada 300 keluarga di Shah Alam yang teruk terjejas. Jual bayi RM12,000 seorang di Instagram, Geng Nana tumpas. Alhamdulillah bertemu lagi. Satu sindiket pemerdagangan bayi yang menjalankan transaksi jualan secara terang-terangan di laman sosial Instagram berjaya ditumpaskan polis Melaka. Sindiket yang didalangi wanita tempatan berusia 33 tahun itu bergerak aktif sejak Mac tahun lalu dengan menyasarkan gadis dan wanita hamil anak luar nikah sebelum mencari keluarga angkat yang terdesak untuk mendapatkan zuriat. Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata seramai 14 ahli sindiket yang dikenali geng Nana termasuk 4 warga Indonesia ditahan sebelum 3 bayi berusia 3 hingga 7 bulan dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun diselamatkan. Sepasang suami isteri berusia 40-an yang dipercayai sebagai pembeli bayi berusia 3 bulan turut ditahan menerusi op pintas Nana yang dilaksanakan sejak 30 November lalu. Dalam Instagram tu dia punya tajuk mencari anak angkat syurga.
So daripada sini syndicate ni akan menghubungi keluarga-keluarga yang tidak mempunyai anak untuk mendapat anak angkat. Dan sebelum ini dia mengenal pasti wanita-wanita yang mengandung tetapi tiada bapa ataupun anak luar nikah. Perempuan-perempuan yang mengandung ni dijumpa oleh syndicate ini, dijanjikan untuk menanggung segala kos untuk bersalin. Apabila bersetuju, dia akan bawa perempuan-perempuan yang mengandung ni duduk di homestay di Melaka ni. Dijaga sehingga dilahirkan, kemudian dia akan cari dia punya keluarga angkat lah. Setiap bayi itu dijual dengan harga RM12,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah pagi tadi. Mengulas lanjut katanya pihaknya sedang mengesan 3 lagi bayi yang telah dijual kepada keluarga angkat serta seorang wanita berusia 27 tahun yang bertindak sebagai bidan tidak bertauliah bagi menyambut semua kelahiran wanita hamil terbabit. Daripada 7 kes yang telah dikesan sebelum ini, semua kelahiran berkenaan disambut oleh seorang wanita yang masih bebas dengan bayaran upah RM1,000 setiap bayi. Kesemua suspek direman sehingga 27 Disember ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Kembali ke perkembangan banjir. Jumlah mangsa banjir di 8 negeri setakat ini meningkat kepada 60,678 orang dengan Pahang mencatatkan mangsa tertinggi iaitu 32,354 orang. Ia diikuti Selangor dengan 22,864 mangsa yang ditempatkan di 134 Pusat Pemindahan Sementara PPS. Untuk perkembangan situasi terkini banjir di Selangor, kita berlintas langsung bersama Hanisa Hasanuddin di rancangan Tanah Belia, Bukit Canggang, Banting, Selangor. Silakan Hani. Terima kasih rakan setugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang anda tahu, sekarang saya kini berada di Bukit Canggang, Selangor yang merupakan antara tempat yang terjejas teruk sejak 2 hari lepas. Dan kalau boleh saya kongsikan seperti yang anda lihat di visual yang seperti ditayangkan di skrin, inilah antara keadaan sebenar yang dialami oleh penduduk di sini, di mana masjid hampir 10% ditenggelami air, manakala kereta, rumah dan kawasan sekolah saya boleh katakan sekitar 80 ke 90% ditenggelami air. Malahan ada rumah yang hanya tinggal bumbung sahaja. Dan berdasarkan maklumat untuk hari ini, sekitar lebih kurang 500 ke 1,000 orang penduduk kampung dan juga taman setempat telah pun berjaya diselamatkan untuk keluar, untuk ditempatkan di PPS yang berdekatan. Dan sebenarnya kalau saya kongsikan juga di dalam kawasan ini merupakan ada sekolah kebangsaan RTB yang juga menjadi antara tempat PPS untuk kawasan untuk penduduk di sekitar sini. Dan kalau anda lihat sekarang saya berada di dalam air yang mencecah, saya rasa kira-kira di atas pinggang. Dan sebenarnya walaupun keadaan sedikit surut, tetapi kalau anda boleh lihat sekiranya saya boleh berdiri dalam ini, maksudnya keadaan tidaklah benar-benar surut lagi dan mungkin dijangkakan keadaan akan surut mengambil masa sekitar 1 minggu disebabkan faktor hujan dan sebagainya lah. Dan juga sebenarnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa bergani bahu dan sentiasa ada untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Sedangkan di media-media sosial juga mengatakan bahawa banyak kenderaan-kenderaan daripada arah utara menghala ke KL Selangor membawa bot dan sebagainya. Dan ini merupakan tanda bahawa rakyat Malaysia sememangnya sudah sepakat dan harmoni dalam membantu mangsa-mangsa banjir ataupun mangsa-mangsa yang mengalami bencana tanpa mengira kaum dan sebagainya. Dan kalau boleh saya kongsikan juga, pada awalnya kawasan Bukit Canggang ini tidak mendapat liputan ataupun bantuan yang sepenuhnya, tetapi sejak semalam penduduk ataupun orang ramai telah pun update ataupun post di media-media sosial dengan menggunakan hashtag darurat banjir untuk mewawarkan bahawa kawasan ini juga amat-amat memerlukan bantuan. Ini kerana mereka bukan semestinya mereka terkandas di dalam rumah yang hampir dipenuhi banjir sehingga paras bumbung, dan mereka juga memerlukan bantuan
bukan sekadar hanya bantuan makanan ataupun bekal asas ataupun minuman, tetapi mereka memerlukan bantuan seperti baju, towel dan juga yang paling penting adalah toilet wanita. Sekiranya anda mempunyai rezeki yang lebih, anda mengambil kesempatan ini untuk berkongsi rezeki bersama mangsa-mangsa banjir, tidak kira sama ada di Kajang, di Sepang, di Selangor, di Shah Alam ataupun di Perak, Kelantan. Kongsikan dan rezeki anda dan sentiasa memberi kata-kata semangat kepada mereka agar mereka tabah di dalam ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan saya kira ini antara kawasan yang terburuk, dan sebenarnya menurut penduduk tempatan juga kawasan ini paling setelah pun 15 tahun dahulu dilanda banjir, dan ini adalah yang paling teruk, dan sebenarnya ini menjadi satu musibah yang berat buat mereka. Baik, saya rasa itu sahaja perkongsian saya dari Bukit Canggang, Selangor. Kita kembali bersama rakan setugas di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Hani. Kita ke laporan seterusnya. Polis Diraja Malaysia PDRM menggerakkan 7,047 pegawai dan anggota Komando VAT 69 serta pasukan gerakan ARM PGA bagi membantu mangsa banjir di 8 negeri yang terjejas. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata jumlah pegawai dan anggota yang dikerahkan itu sebagai bantuan tambahan kepada kekuatan sedia ada di kontingen negeri. Beliau berkata 568 pegawai dan 6,479 anggota terbabit dikerah di Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Kelantan, Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan dan Perak. Selain itu, PDRM turut menyediakan 369 unit bot dan enjin, 36 unit jet ski, 437 buah lori dan 1,409 unit kenderaan pacuan 4 roda. Jelas Datuk Seri Mazlan, tugas utama anggota adalah menyelamatkan mangsa dan memindahkan mereka ke Pusat Pemindahan Sementara PPS selain membantu menyalurkan bantuan makanan dan kelengkapan. Untuk banjir ni memang kita gerakkan aset bukan saja di negeri lain, tapi ada juga elemen KDGA KDGA termasuk daripada West 69, kemudian daripada pihak PGA kan. Pasal tu kita dapati bahawa perlu ada aset tambahan lah untuk ini. Dan untuk banjir ni kita setakat sekarang ni kita mendeploykan kita punya keanggotaan. Beliau dalam pada itu turut menafikan dakwaan bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM lambat dalam menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir. Datuk Seri Mazlan berkata demikian selepas merasmikan Markas Taktikal Pasukan Polis Marin PPM Kuala Kedah Wilayah 1 Kedah di Kuala Kedah hari ini. Memahami pentingnya membaca Al-Quran dengan tertib termasuk memastikan sebutan makhraj dan sifat huruf yang betul, ia bukan sahaja dapat menjaga kemuliaan Al-Quran, malah dapat mengelakkan umat Islam melakukan kesalahan dengan sengaja ketika membaca Al-Quran. Bertepatan itu, satu siri seminar bedah tajwid edisi Makhraj diadakan bagi menyelesaikan masalah bacaan Al-Quran. Dalam seminar ini, peserta akan bersama pakar kejurulatihan Quran Uwais Korni merungkai rahsia bagaimana teknik membezakan kesalahan kecil dan besar serta kesalahan yang boleh membatalkan solat dengan pantas dan mudah.
Peserta juga akan didedahkan 11 perkara dalam seminar berkenaan, antaranya 9 bacaan yang unik di dalam kitab suci itu dan rahsia mengingat sebutan mahraj dan sifat huruf. Konten yang utama kita akan belajar ialah 9 bacaan yang unik dalam Quran. So Al-Quran ada 30 juzuk Quran. Bila 9 bacaan unik, at least kita akan pilih ayat yang 9 bacaan unik itu untuk kita cover dan kita akan bedah tajwid dan latih hukum tajwid itu sampai kita mahir. Sebab program ini 2 hari, insya-Allah kita percaya dengan program intensif yang kita sediakan dan high impact learning process yang kita guna dalam program, anda akan very well experience dengan hukum tajwid like no ever. Sehingga kini UIS Korni sudah menerima beribu peserta yang memberikan respon positif melalui pelbagai program pengajian Al-Quran yang dianjurnya. Dan kebanyakannya berjaya menguasai serta memperbaiki mahraj dan sifat huruf dengan mudah. Antaranya menggunakan kaedah tapak tangan. Beliau berkata siri jelajah seminar bedah tajwid itu akan diadakan di 4 lokasi berbeza mengikut zon di seluruh negara dengan menyasarkan 12,000 penyertaan. Siri pertama seminar itu akan dimulakan di zon tengah iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Melaka dan Negeri Sembilan pada 5 dan 6 Februari 2022 dengan lokasi pertama di Shah Alam diikuti zon utara dan selatan. Sebarang pertanyaan mengenai seminar bedah tajwid boleh layari laman sesawang serta maklumat seperti tertera. Bermula dengan hanya sebuah produk krim rawatan untuk bayi pada 2018, jenama Nur Rifa kini mempunyai 6 produk kesihatan berasaskan jamu dan herba. Diasaskan oleh anak jati Kuala Terengganu, Nur Fadilah Muhammad Puzi, 31 tahun atau lebih dikenali Dila Puzi. Produk keluaran Nur Rifa seperti Miracle Baby Cream, jamu seri dan jamu segak telah mendapat tempat di hati pengguna dari pelbagai lapisan masyarakat termasuk lelaki dan wanita. Lebih istimewa, Nur Rifa melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan produk jamu seri pada tahun 2019 yang merupakan jamu moden berbentuk gamis yang pertama di Malaysia, hasil idea daripada Nur Fadilah sendiri. So bila saya keluarkan uniknya jamu dalam bentuk gula-gula ni, dalam bentuk pastil ni, Nur Rifa makin melonjak, makin dikenali sebab kita unik dan kita bawakan kepada pengguna jamu yang sememangnya tidak ada lagi dekat pasaran di Malaysia ni dalam bentuk gula-gula gamis. So itulah keunikan yang saya bawa dalam Nur Rifa ni. Nur Fadilah yang merupakan bekas jururawat yang berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di Kuala Terengganu kini mampu tersenyum bangga apabila jualan kesemua produknya mencecah RM600,000 sebulan dan mempunyai 10 stokis serta 190 ejen jualan di seluruh negara. Kata Nur Fadilah, selain ingin memberi manfaat kesihatan kepada pengguna, beliau juga ingin membuka peluang buat mereka yang ingin menjana pendapatan bersama Nur Rifa yang menawarkan keuntungan tinggi iaitu hampir 20 hingga 45% bagi setiap jualan. Selain itu, tim Nur Rifa juga menyediakan khidmat bimbingan dan kelas kepada mereka yang ingin menceburi bidang perniagaan terutama golongan suri rumah. Nur Fadilah yang merupakan ibu kepada 4 anak itu berkata, beliau bersama suami Muhammad Ridwan Hasmi 34 tahun menyasarkan 7,000 wakil jualan seluruh Malaysia pada tahun hadapan bagi melebarkan sayap Nur Rifa ke seluruh negara. Pasangan itu juga berhasrat untuk menembusi pasaran Asia, terutama Brunei dan Singapura, memandangkan sudah menerima permintaan daripada pelanggan di sana. Pasca PRN Sarawak, rakyat mahu janji pemimpin dikotakan. Hospital Pusrawi Sendirian Berhad menjadi hospital Islam pertama menerima akreditasi daripada Malaysia Society in Health, MSQH. Akreditasi kepada hospital milik penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib itu mengukuhkan lagi kedudukan mereka sebagai salah satu penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terbaik di seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutif MSQH berkata akreditasi itu merangkumi 29 standard khusus untuk hospital swasta iaitu pengurusan dan organisasi, pembangunan dan pengurusan sumber manusia, polisi dan prosedur, kemudahan dan peralatan serta aktiviti peningkatan kualiti. Pengiktirafan itu diberikan selama 4 tahun bermula 2 April lepas. Pasukan kami datang termasuk pakar-pakar perubatan dan
jururawat yang berpengalaman dan juga engineer juga jurutera yang berpengalaman dalam bidang fasiliti dan perkhidmatan perubatan di Malaysia untuk membuat assessment. Pengiktirafan akreditasi ini juga dapat memastikan setiap kaki tangan dan pengamal perubatan mematuhi peraturan dan keperluan piawaian sedia ada sekaligus memberi keyakinan kepada orang ramai terhadap perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi dengan menggunakan MSQH ni dapat memberi keyakinan kepada seluruh dunia, pelanggan-pelanggan kami dan pesakit-pesakit kami seluruh dunia untuk datang ke Pusrawi dan memilih servis-servis medical dan services klinikal kami dan juga pakej-pakej perkhidmatan yang telah kami sediakan yang pelbagai lah daripada dalam bahasa Inggerisnya from womb to tomb, dari sejak lahir sampai ke pengakhiran hidup. Majlis penyampaian sijil akreditasi itu disempurnakan pagi tadi di Hospital Pusrawi dengan turut dihadiri Presiden Malaysia Society for Quality in Health MSQH. Kongres Perpaduan Negara 2021 yang berlangsung selama 2 hari mengemukakan 8 resolusi utama. Antaranya menggariskan paradigma pemikiran theocentric harus berpandukan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlu diperkasa melalui didikan imaniah. Ia bagi menangani pemimpin politik yang menyalahgunakan kuasa, rasuah, korup dan tidak berintegriti. Menurut pengerusi Lembaga Penasihat Penyelaras Pelajaran dan Pendidikan Islam, LEPAI, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan yang juga salah seorang panel kongres, berkata parti-parti politik perlu mengamalkan budaya politik murni dan meninggalkan politik ala Machiavelli demi mengangkat kembali maruah negara bangsa. Saya mencadangkan dalam paper saya ini supaya satu generasi pemimpin baru dilahirkan melalui sistem apa yang saya namakan paradigma kepemimpinan theocentric ini. Satu lagi perkara yang juga saya fikir diabaikan oleh ahli-ahli politik ialah konsep ummah yang memang diketahui umum sangat penting dalam Islam tetapi diketepikan dalam dunia politik. Sedangkan ummah inilah yang harus mengatasi politik. Selain perpaduan politik itu, 7 lagi yang digariskan dalam Kongres Perpaduan Negara 2021 adalah konsep keluarga Malaysia, rukun negara dan perlembagaan persekutuan sebagai teras perpaduan, kedudukan institusi Raja-Raja Melayu dan pendidikan. Kongres ini diadakan secara maya selama 2 hari bermula 18 Disember lalu dan majlis penutup dirasmikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari. Ia merupakan anjuran bersama Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan dihadiri lebih 1,000 peserta dari dalam dan luar negara antaranya Indonesia, Brunei dan Thailand. Saya mendoakan dan berharap agar semua yang terlibat bertenang dan bersabar dalam menghadapi bencana ini. Kerajaan komited dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Demikian ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Allahumma hawalaina wa la alaina. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر